Assalamualaikum, salam Malaysia Berani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Tanpa segan silu persenda institusi raja, Sultan Perak bidas individu terbabit kerana secara sengaja mengetepikan adab dan adat. Tindakan itu jelas mencerminkan mereka buta sejarah dan cetek tamadun bangsa. Baginda mahu rakyat sedar serta menolak pencerobohan budaya dan tingkah laku yang menjurus kepada prasangka, termasuk gemar mensensasikan isu agama dan kaum. Perkembangan misi pengaman Malbat di Lubnan. Pemindahan anggota di sana perlu mengambil kira semua negara yang terbabit dengan pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL. Timbalan Menteri Pertahanan menyatakan pihaknya akan bertindak jika ada keperluan diputuskan PBB. Ini pula mengenai isu buli melibatkan pelajar UPNM. Sistem pentadbiran di universiti itu ditambah baik termasuk tambah bilangan warden. Kementerian Pertahanan menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang kegiatan buli kerana menggusarkan masyarakat terutama ibu bapa. Aspek undang-undang dan pentadbiran diberi penekanan bagi menangani kes terbabit. Sebelum U-Mobile Sendiran Berhad menjadi pelaksana rangkaian 5G kedua negara, MCMC berhak mengenakan syarat tambahan. Ini bagi memastikan tidak berlaku sebarang dominasi atau ketidakseimbangan. Jelas Menteri Komunikasi langkah itu wajar bagi mewujudkan persaingan sihat antara syarikat telekomunikasi. Syarat sama turut dikenakan kepada Celcom Digi Berhad semasa kedua-dua syarikat telco itu bergabung pada tahun 2022. Ke arah meningkatkan tahap keselamatan pekerja dan kecekapan penghantaran bungkusan, syarikat kurier disaran sertai program pasport keselamatan kurier. Selain pengandalian bungkusan barang yang selamat, ia dapat memastikan pekerja dapat laksana tugas dengan baik sekaligus melonjakkan perkembangan industri kurier di negara ini. Tiada kelonggaran diberi kepada majikan dalam pelaksanaan gaji minimum RM1,700 berkuat kuasa Februari depan. Timbalan Menteri Sumber Manusia berkata kerajaan tidak akan berkompromi dengan majikan yang beri alasan tidak mampu melaksanakan gaji minimum. Sementara itu, RUU berkaitan pekerja ekonomi gig akan dibentangkan di Parlimen bulan depan. Tiada bukti pemalsuan dokumen dan kejadian rampasan tanah di Kuala Kedah seperti yang tular. Bagaimanapun, Menteri Dalam Negeri berkata siasatan lanjut tetap dilakukan berikutan polis menerima laporan mengenai perkara itu. Beliau turut kesal isu itu dimanipulasi untuk cetuskan sensitiviti perkauman, sedangkan ia pada asasnya hanya pertikaian antara rakan perniagaan. Ini pula kes khatib sebuah masjid di Padang Serai yang didakwa mengulas isu pemberian kewarganegaraan kepada rakyat Cina ketika menyampaikan khutbah Jumaat semalam. Polis telah terima laporan berhubung perkara itu. Tindakan berkenaan dilihat sebagai penyalahgunaan pentas khutbah. Ini mencemarkan institusi masjid dan akan disiasat oleh pasukan khas 3R Bukit Aman. 87 tahanan warga asing pelbagai negara dihantar pulang ke negara asal setelah selesai jalani hukuman penjara. Imigresen Johor menyatakan mereka juga disenarai hitam memasuki semula negara ini mengikut tempoh ditetapkan. Kos penerbangan ditanggung sendiri termasuk menerusi sumbangan keluarga. Dalam pada itu, 24 warga asing dan seorang majikan warga tempatan ditahan Imigresen Johor. 7 daripadanya dicukup di beberapa premis hiburan sekitar Johor Bahru. Di kantin sekolah pula, 5 warga asing diberkas. Ada juga yang ditahan kerana tidak memiliki permit sah, tinggal lebih masa dan menggaji pekerja asing tanpa pas sah. Tertarik dengan janji keuntungan besar ratusan ribu ringgit, pekerja di unit perubatan farmasi rugi RM120,000 setelah menyertai skim pelaburan tidak wujud. Bangsa menyerahkan wang secara berperingkat sejak mengetahui skim terbabit pada April tahun lalu. 2 sahabat yang menjadi mangsa sindiket tipu pekerjaan di Kemboja berjaya dibawa pulang. Bangsa terjerat dengan sindiket itu selepas ditawarkan gaji lumayan. Bagaimanapun gaji tidak dibayar sejak April lalu. Susulan serbuan dilakukan, mereka ditahan 2 bulan di depo imigresen di Sihunakville. Proses pembebasan mereka dibantu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi.
Dakwaan perigi terapi ion di Rembau Negeri Sembilan yang kononnya dapat menyembuhkan pelbagai penyakit siasatan masih dilakukan Kementerian Kesihatan. Hasil siasatan akan diumum pada masa terdekat. Tegas Menteri, sebarang dakwaan atau perkara berkaitan dengan aspek kesihatan hendaklah disokong dengan bukti. Ancaman cyber seperti penipuan dalam talian semakin membimbangkan. Justru Timbalan Perdana Menteri mengingatkan masyarakat supaya peka dan tingkatkan ilmu dalam bidang digital sekaligus tangani cabaran teknologi baru yang semakin berkembang. Sementara itu, komuniti yang terima dana program Sejati Madani perlu pastikan program dilaksana dengan baik sekaligus merancakkan ekonomi setempat. Timbalan Perdana Menteri berkata ia akan beri kesan langsung khusus dalam meningkatkan pendapatan penduduk. Jadual padat menanti Perdana Menteri dalam lawatan rasmi beliau ke Mesir bermula hari ini. Di Kahirah, Muhammad Najib Mashhur ada laporannya. Baik, lawatan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Mesir pada kali ini adalah atas jemputan rasmi Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Esok beliau dijadual akan disambut dalam majlis sambutan rasmi dan seterusnya akan disusuli dengan mesyuarat dua hala. Kemajuan hubungan dua hala termasuk perdagangan dan pelaburan, pertahanan dan keselamatan dan juga sektor pelancongan menjadi antara isu yang akan dibincangkan dalam lawatan rasmi pada kali ini. Juga akan memberi fokus dan tumpuan kepada isu-isu serantau dan antarabangsa terutamanya mengenai konflik di Palestin. Turut dijadual adalah pertukaran memorandum persefahaman MOU di antara Kerajaan Malaysia dan Al-Azhar Al-Sharif bagi kerjasama di Fakulti Ulum Islamiah dan MOU di antara Kerajaan Malaysia dan Kerajaan Arab Republik Mesir dalam urusan hal ehwal agama Islam. Beliau kemudiannya akan menyampaikan syarahan di Universiti Al-Azhar, menghoskan sesi libat urus bersama kapten-kapten industri tempatan dan seterusnya akan merasmikan pusat operasi pemasangan Proton Saga di Egypt. Mesir merupakan rakan dagang kelima terbesar Malaysia di antara negara-negara Afrika di antara tahun 2023 dengan nilai dagangan bernilai 3.35 bilion ringgit. Timbangan dagangan pastinya berpihak kepada Malaysia bagi tempoh Januari-September 2024. Jumlah nilai dagangan direkodkan pada 3 bilion ringgit iaitu peningkatan sebanyak 21.4% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023. Itu saja perkembangan langsung yang dapat saya bawakan langsung dari Kahirah. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Najib. Inisiatif pembiayaan kursus pembangunan keluarga dan keibubapaan kepada pekerja diteruskan. Caruman levy majikan digunakan HRD Corp untuk lebih banyak majikan menghantar pekerja hadiri kursus pembangunan keluarga dan kemahiran keibubapaan. Tawaran dibuka sepanjang bulan ini sempena sambutan November Bulan Keluarga Malaysia. Masih terdapat 128 taska di Selangor belum berdaftar dengan JKM. Justru Selangor memperkenalkan geran khas RM400,000 sebagai galakan mendaftar. Permohonan geran secara dalam talian dibuka bulan depan. Exco berkata setiap taska bakal menerima maksimum peruntukan RM5,000. Dalam pada itu, 31 veteran tentera tanpa pencen di Selangor terima bantuan RM250 setiap bulan bermula tahun depan. Bantuan setahun itu inisiatif Yayasan Kal Venture bagi membantu meringankan beban bekas tentera yang tidak berpencen. Di Perlis, RM30,000 bantuan persekolahan diberi Yayasan Bank Rakyat kepada 300 pelajar terpilih Parlimen Padang Besar. Pelajar kurang berkemampuan dari 4 sekolah menengah terima manfaat. Ini membolehkan mereka menyediakan keperluan persekolahan dan perbelanjaan harian. Komuniti maritim dinasihat menjaga keselamatan diri ketika berada di perairan semasa monsun Timur Laut. Maritim Malaysia berharap kemalangan di laut dapat dikurangkan seperti memakai jaket keselamatan. Dalam 10 bulan pertama tahun ini, 1,172 individu difahamkan terlibat insiden di laut. 53 daripadanya meninggal dunia, 24 lagi masih tidak ditemukan. RTM ungguli 3 kategori acara menembak bersempena Hari Media Maritim Malaysia 2024. Acara yang dimenangi ialah 2 kategori jatuhan piring dan precision media. Pertandingan berlangsung di lapang sasar kelab menembak sasaran Syahpadu. Motek salur RM970,000 geran sokongan sektor kebudayaan kepada 14 persatuan seni bagi laksana aktiviti seni dan kebudayaan di Kedah. Geran bertujuan menyokong usaha memelihara seni dan budaya selain merancangkan aktiviti kesenian sempena Tahun Melawat Kedah
2025 dan Tahun Melawat Malaysia 2026. Pertumbuhan ekonomi Malaysia berada dalam keadaan stabil. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia berpendapat pencapaian sekitar 5 hingga 5.3% dalam tempoh suku ketiga adalah realistik. Ini mencerminkan prestasi kukuh negara sepanjang tahun ini. Lembaga Pelabuhan Labuan LPA akan beroperasi secara langsung bawah Akta Pelabuhan Persekutuan. Ini susulan Lembaga Pelabuhan Bintulu yang dahulunya mengendalikan LPA akan ditadbir urus oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Menteri Pengangkutan berkata pengambil alihan dilakukan setelah proses pemindahan selesai. Pengurus besar dilantik untuk mengurus tadbir LPA. Sementara itu, Persatuan Bank Pelaburan Labuan (LIBA) ditubuhkan. Ini mengumpulkan bank pelaburan berdaftar bawah Akta Syarikat Labuan 1990. LIBA bertanggungjawab terima cadangan yang mempengaruhi amalan industri secara meluas, selain menyedia pandangan jawatan kuasa mengurus tata laku industri serta melaksana aktiviti promosi Labuan FSA. Bank Rakyat melantik Ahmad Syahril Muhammad Sharif sebagai pemangku ketua pegawai eksekutifnya. Beliau menggantikan Datuk Muhammad Hanis Osman yang tamat tempoh perkhidmatannya hari ini. Menurut Bank Rakyat, pelantikan Ahmad Syahril bertujuan memastikan kesinambungan kepimpinan dan operasi berjalan lancar. Malaysia mengutuk serangan rejim Zionis di Sidon, Selatan Lebanon yang mengorbankan 3 orang awam dan mencederakan 6 anggota pengaman Malaysia dalam UNIFIL. Kementerian Luar Negeri menegaskan peranan penting anggota itu harus dihormati dan tidak dikompromi. Malaysia menyuruh Majlis Keselamatan PBB mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Pasukan pengaman PBB turut menyela serangan Israel di selatan Lebanon yang dianggap melanggar undang-undang antarabangsa. UNIFIL mendakwa Zionis sengaja menyasarkan pangkalan mereka sejak serangan darat Israel terhadap Hizbullah September lalu. Tindakan itu termasuk menembak anggota pengaman dan memusnahkan pusat kawalan pemantau. Ireland akan mengadakan pilihan raya umum pada 29 November ini. Pengumuman dibuat Perdana Menteri Simon Harris setelah Presiden Michael D. Higgins membubarkan Dewan Rendah Parlimen. Ketua Parti Pembangkang berkata sudah tiba masanya perubahan dilakukan Ireland melalui parti mereka. Di Bangladesh, ratusan ribu penunjuk perasaan membanjiri Dhaka dalam demonstrasi anjuran Parti Nasionalis menuntut pilihan raya bebas dan adil di bawah kerajaan sementara. Mereka desak bekas Perdana Menteri selepas dakwaan tindakan keras terhadap pembangkang semasa pemerintahannya. Parti Nasionalis mendakwa berlaku pembunuhan, penculikan dan kehilangan yang melanggar undang-undang. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin. Pasti merdeka. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.